Jangan matikan semangat ni tuan-tuan. Kalau saya mati sekalipun, kalau saya kena penjara sekalipun, saya mohon kepada tuan-tuan, teruskan perjuangan untuk orang Melayu. Saya mohon, teruskan perjuangan untuk orang Melayu. Biar saya duduk dalam ke, saya mati ke tuan-tuan, saya lega. Tolong jangan matikan perjuangan orang Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua dan selamat malam kepada semua. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini masih kita menghirup udara nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala telah memberi nikmat kesihatan untuk kita semua. Ada yang baik, ada yang tak baik, itu tandanya Allah Taala sayang kita. Apa pun kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa yang Allah Ta'ala bagi ujian kat kita ni, ini adalah satu tanda kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada kita semua. Jadi Alhamdulillah, saya ucapkan Waalaikumsalam kepada semua yang telah memberi salam kepada saya, dan selamat malam kepada siapa yang memberi selamat malam. Jadi hari ini Alhamdulillah tuan-tuan, inilah perjuangan, inilah perjuangan. Jadi hari ini saya nak bercakap tentang perjuangan Melayu kita, Melayu dan Islam. Jadi kita terpaksa kita kena bercakap tuan-tuan. Sebenarnya kita, kalau kita biar tuan-tuan, makin lama makin saya tengok, mungkin lah, tak tahu lah, mungkin orang sedar ataupun tak sedar, tapi yang kita tengok hari ni, semakin hari nasib orang Melayu ni tak terbela. Waalaikumsalam, insyaAllah dah makan, Alhamdulillah. Semakin hari semakin saya tengok nasib orang Melayu ni tak terbela. Dan semakin hari semakin saya tengok kita ni senang dipersendakan. Bangsa kita yang dahulunya kuat, tapi hari ni dalam cakap ni tuan-tuan, kita rasa sebab tuan-tuan. Sebab dahulunya tuan-tuan, bangsa Melayu adalah satu bangsa yang disegani tuan-tuan. Bangsa yang disegani sebab apa? Bangsa Melayu bangsa yang cukup kuat. Tapi hari ni apabila kita telah mencapai kemerdekaan dan negara kita sendiri, hari demi hari kita melihat orang Melayu kita ditindas. Hari demi hari nasib orang Melayu kita tak terbela. Hari demi hari kita ni seolah-olah merempat di negara sendiri. Saya pun rasa sedih dengan apa yang berlaku hari ni. Jadi saya nak bercakap tentang perjuangan ni tuan-tuan. Jadi Alhamdulillah, Waalaikumsalam kepada semua yang bersalam. Alhamdulillah, saya minta lah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tolong share. Kali ni saya minta tolong share tuan-tuan. Sebelum ni saya buat live, saya tak minta share. Tapi kali ni saya minta tuan-tuan tolong share video saya. Ni kali saya minta tuan-tuan tolong share. Sebelum ni saya buat live, saya tak bisa minta orang share, orang nak dengar. Tapi yang ni saya kena bercakap untuk bangsa kita juga tuan-tuan. Kita bukan resis tuan-tuan. Kalau kita bercakap dengan bangsa kita pasal hai bangsa kita Melayu kita, adakah kita resis? Tidak tuan-tuan. Kita mengajak umat Bani Melayu kita ni bersatu padu. Banyak isu-isu yang saya akan cakap ni. Ya, isu Islam di kota Katikan dah macam kita duduk di negara. Ya, betul tu Mas Syamin. Betul itu. Kita dah macam kita duduk di negara luar. Yang kita duduk tengok hari demi hari, kita melihat apa yang berlaku tuan-tuan, senario politik. Yang bergaduh sesama sendiri adalah bangsa Melayu kita tuan-tuan. Yang berpecah sesama sendiri adalah bangsa Melayu kita sendiri tuan-tuan. Sampai bila benda ni nak berlaku? Sampai bila benda ni nak stop? Rakyat semakin tertekan. Saya bercakap ni di atas tiket orang Melayu. Bermakna bukan bererti saya mempelekehkan bangsa-bangsa lain yang ada dalam tanah Melayu ni, ataupun bangsa-bangsa lain yang ada di Malaysia ni. Tidak. Kita menghormati semua bangsa, etnik, kaum yang ada dalam Malaysia. Sebab apa? Sebab kita ni, orang Melayu, tahu menghormati perlembagaan yang termaktub dalam Malaysia kita. Kita masyarakat majmuk. Kita boleh menghormati orang India. Kita boleh menghormati orang Cina. Kita boleh menghormati orang Iban, Kadazan, semua tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang Melayu ni, dia cukup patuh. Apa yang dia beritahu, dia akan patuh. Sebab tu orang Melayu boleh bekerja. Saya tak mau nak cakap dah orang Melayu ni malas apa tak tuan-tuan. Hari ni saya tengok suasana yang ada di sini, orang Melayu dah cuba bangkit, tetapi tak cukup support. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita sendiri tuan-tuan.
Di Pulau Pinang. Saya bercakap ni di atas di negeri Pulau Pinang, di negeri saya sendiri tuan-tuan. Tuan-tuan sekali lagi saya minta tuan-tuan tolong share tuan-tuan. Hari saya nak beritahu tuan-tuan. Di Pulau Pinang tuan-tuan, tengok nasib orang Melayu kita di mana. Saya pergi shopping tuan-tuan, jumpa orang panggil saya tuan-tuan. Walaupun saya pakai mic tebal pun, orang kenal saya panggil tuk, mai sat tuk nak sembang sat tuk. Alhamdulillah tuk saya jumpa tuk hari tuk, saya nak sembang. Depa jumpa saya tu bukan apa tuan-tuan. Nak bagi tahu. Ada yang sembang, dia punya syarikat kena gulung. Dia buat syarikat holiday, dia bawa van holiday kena gulung. Ada yang beritahu, tuk, pok saya beli di tanah sini. Duduk dalam kawasan ni, ada orang India, ada orang Cina, tapi ada satu kaum ni, saya tak mau sebut kaum apa, dia menghina bangsa Melayu. Dia kata Melayu main duduk sini lah, jangan duduklah sini. Sampai tahap tu kita hari ni dihina di Pulau Pinang tuan-tuan. Saya bercakap ni, wallahi wabillahi watallahi, kalau saya bercakap tak benar, musibah akan datang kepada saya tuan-tuan. Ini yang berlaku di negeri Pulau Pinang. Mereka sudah melihat orang Melayu ni dengan keadaan jijik. Saya bukan nak ajak tuan-tuan isu perkauman, tidak tuan-tuan. Tapi saya nak mengajak orang Melayu bangkitlah. Bangkitlah wahai orang Melayu. Jagalah kaum kamu sendiri. Terutamanya saya nak bercakap pada orang politik hari ni. Stoplah politik hampa yang memecahkan belah orang Melayu. Carilah titik persamaan di antara orang politik untuk melihat bangsa Melayu ni akan maju. Jangan cari titik tidak sama. Jangan cari titik perpecahan yang akhirnya yang bukan menguntungkan tapi malah merugikan bangsa Melayu kita sendiri, agama Islam kita sendiri. Hari ni berapa ramai orang berani menghina agama Islam. Hari ni berapa ramai orang berani bercakap tentang murtad. Hari ni berapa ramai yang cukup bebas boleh menghina Nabi, boleh menghina agama, boleh menghina kaum bangsa Melayu kita. Kenapa tuan-tuan? Saya beritahu tuan-tuan. Kerana kita tuan-tuan, kerana diri saya tuan-tuan tak cukup berjuang. Kerana diri saya tak cukup berjuang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Saya bersyukur. Kerana kes saya yang hari tu, hari ni, mungkin hari Jumaat ni, saya dan juga Muhammad Azmi akan dipertuduh di mahkamah. Saya menghormati segala undang-undang yang ada di mahkamah, termaktub di mahkamah, saya menghormati semua. Tapi kemungkinan lah juga, saya tak tahu. Sebab akta ni, akta yang cukup kuat juga. Kemungkinan mungkin di penjara ataupun didenda, saya tak tahu. Lawyer pun tak boleh nak cakap benda ni. Jadi kita doa sama-sama. Saya tak kisah tuan-tuan. Kalau saya di penjara pun, saya redha. Sebab saya di penjara bukan saya merogoh orang. Sebab saya di penjara bukan saya mencuri duit orang. Bukan saya di penjara sebab saya membunuh orang. Tapi saya di penjara sebab saya pertahankan bangsa Melayu. Saya bangga. Dalam keadaan susah nak bangga, memang keadaan sedih. Sebab apa tuan-tuan? Kita pun ada anak bini. Saya tak kata, saya tak heran tuan. Saya manusia biasa. Saya pun ada anak bini saya. Tapi saya bagi tahu kepada anak bini saya, redha dengan apa yang akan berlaku. Inilah perjuangan. Inilah jalan yang saya pilih, tuan-tuan. Kalau saya pilih jalan untuk saya buat duit, bukan macam ni keadaan saya duduk. Jika jalan ini bukan saya pilih jalan untuk saya bersenang lenang dengan saya menggunakan isu Melayu, dengan saya menggunakan isu Islam, bukan setakat ini saya duduk tuan-tuan. Bukan keadaan saya duduk macam ni tuan-tuan, tidak. Saya duduk keadaan macam ni tuan kerana saya nak berjuang lillahi ta'ala. Dan saya nak semangat perjuangan-perjuangan dahulu, Datuk Bahaman, Mak Kilau dan banyak lagi Kiai Haji Saleh meresap masuk ke dalam jiwa saya. Itu yang saya minta. Dan saya berjuang ini tuan-tuan, bukan saya nak apa-apa tuan-tuan, tapi saya nak lihat 20 tahun nanti, 30 tahun nanti, anak bangsa saya tak merempat di tanah sendiri. So apa saya tengok, hari semakin hari lepas merdeka, umat Melayu, bangsa Melayu hari ini lupa dengan perjuangan-perjuangan nenek moyang mereka. Mereka rasa selesa. Dan hari demi hari kita ditindas dengan keadaan kita tidak sedar. Ekonomi kita tak boleh kuasai. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ni asyik bertelagah sama sendiri dan kita tak mau ambil tahu dah pasal perjuangan orang Melayu ni tuan-tuan. Mampu pi lah kita fikir.
kita rasa senang. Kita dah kata, oh negara aku dah merdeka, negara aku dah aman, berapa lagi aku nak berjuang masa bangsa Melayu, berapa lagi, biarlah apa pun kita ikut. Tapi dalam sedar dan tidak sedar, saya tak marah kaum-kaum lain tuan-tuan, itulah persaingan dinamakan. Tetapi persaingan ini akan merugikan bangsa Melayu kita, yang mana bangsa Melayu kita duduk leka tuan-tuan. Akhirnya bangsa lain sedikit demi sedikit mereka menjadi kaya dan raya. Mereka membuka perusahaan-perusahaan, perkelangan-perkelangan, dan akhirnya siapa yang menjadi balaci mereka, siapa yang menjadi kuli adalah bangsa aku sendiri. Tuan-tuan bisa tengoklah, lihat di mana faktori ataupun sektor-sektor perkelangan yang besar yang dikuasai orang Melayu kita. Nak cari satu dua susah tuan-tuan. Nak cari satu dua susah. Sampai bila kita nak duduk macam ni tuan-tuan? Tuan-tuan nak hidup macam keadaan macam sampai bila tuan-tuan? Kita dilanda COVID saja tuan-tuan. Kita kelang kabut habis. Kita tak ada ekonomi. Kita tekan KWSP. Kita tekan. Sebab apa tuan-tuan? Ekonomi kita lemah. Ekonomi kita lemah. Kita terpaksa tekan. Apa yang kita simpan, kita terpaksa keluar. Betul. Semua orang memerlukan. Kita berjuang. Saya berjuang tentang isu KWSP. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan nak. Tapi di situ tuan-tuan kena tahu, satu isyarat untuk kita bahawasanya kita lemah dalam segi ekonomi kita. Fikirlah tuan-tuan. Saya bercakap bukan saya nak gila wiu tuan-tuan. Saya malu teriak pada tuan-tuan. Tapi saya teriak ni tuan-tuan, inilah perjuangan tuan-tuan. Saya tidak meminta pada siapa tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tanyalah siapa. Tok Singa buat perjuangan, dia minta tak duit ke orang? Dia minta tak pada ahli-ahli politik? Tak. Sampai orang kata saya bodoh, sampai orang kata ni hang ni. Sebab apa? Saya tak mau tuan-tuan. Saya tak mau, saya terikat. Saya tak mau, saya tak boleh bercakap benar. Tapi hari ni bila saya bercakap benar, maka inilah yang saya akan dapat habuan. Tak apa, saya redha. Dan saya pun, Mamu Asmi pun kata tak apa, Tok. Walaupun mungkin nampak kita buat ni cara ekstrim, kan? Baru-baru ni kita pergi spray papan. Bukan kita nak menghina satu bangsa ataupun tulisan mana tuan, tapi kita nak martabatkan bahasa Melayu tu sendiri tuan-tuan. Sebab kita panas. Kita tengok satu video, mereka tutup bahasa Melayu tu, mereka bubuh satu tulisan Cina. Di situ malam tu, saya pun rasa geram. Saya dengan Azmi rasa geram, kami spray. Kami nak beritahu bahawasanya orang Melayu ni bukan tak ada lagi di Pulau Pinang. Ada lagi. Ikut isu tu jadi satu isu vandalisme lah. Memanglah satu benda tak nampak tak bagus. Tapi saya nak beritahu satu isyarat, beritahu bahawasanya orang Melayu ada lagi. Dan saya bukan nak ajak tuan-tuan pergi perang dengan bangsa-bangsa lain. Tidak tuan-tuan. Cuma saya nak ajak tuan-tuan, sayangilah bahasa kita, sayangilah warisan kita, sayangilah bangsa Melayu tu sendiri. Hari ni tuan-tuan tengok senang sewenangnya mereka boleh menghina institusi raja kita, mereka boleh menghina bangsa Melayu, mereka boleh hina tulisan Jawi kita. Tulisan Jawi adalah tulisan huruf-huruf daripada Al-Quran yang digunakan di zaman dahulu tuan-tuan. Di zaman Portugis Belanda dulu tuan-tuan, kita gunakan bahasa Jawi tuan-tuan. Yang mana Belanda dan Portugis juga duduk sini, mereka belajar bahasa Jawi. Sebab apa? Mereka nak berkomunikasi dengan orang Melayu kita tuan-tuan. Tetapi hari ini tulisan Jawi diperlekehkan, dihina saja tuan-tuan. Di mana semangat orang Melayu kita? Di mana semangat orang Melayu kita tuan-tuan? Dan ramai lagi anak muda kita yang tak sedar. Saya tak marah pada anak muda, itulah sifat orang muda. Tapi kita sebagai orang tua, kita sebagai orang ada umur lebih sikit, kita kena ajak budak-budak muda, sayangilah, bangkit orang Melayu. Jangan tidur, jangan leka. Boleh buat apa-apa bisnes, kita cari bagi buat. Nak cakap tentang NGO tuan-tuan, NGO Melayu Islam ni dah cukup banyak di Malaysia, tapi apa pun tak boleh nak buat. Nasib orang kita macam mana tuan-tuan? Saya tak mampu dah nak dengar. Masalah orang ni tuan-tuan. Pertama sekali masalah perubatan tu dah kira dah cerita lah. Masalah ni ditindas. Masalah dengan alung. Masalah macam-macam tuan-tuan. Tak cukup duit, tak apa, macam-macam saya dapat terima tuan-tuan. Saya pun boleh bantu, tak kat mana saya boleh bantu tuan-tuan. Saya bukan ahli politik, saya bukan Perdana Menteri, saya nak bantu semua orang. Saya boleh bantu setakat mana saya boleh bantu, yang mana dekat saya pergi bantu. Tapi di situ mengajarkan saya bahawasanya lihatlah, inilah apa akan jadi kalau 20 tahun akan nak main ni. 20 tahun nak main ni apa je akan jadi. Jika hari ni kita duduk leka. Dan kepada ahli politik cukuplah tuan-tuan.
Cukuplah kepala ahli politik. Saya nak bagi tahu ni dalam live ni, saya bukan nak menghina mana ahli politik. Cukuplah bermain-main api dengan isu-isu ni semua. Janganlah cari titik perpecahan. Cubalah cari titik persamaan antara kita. Fikirlah balik benda ni. Jangan fikir tengolok sendiri. Jangan fikir perut sendiri. Fikirlah ni, bangsa aku ni. Tuan-tuan, nak jadi pemimpin ni tuan-tuan, biar dia ada satu perasaan sayang dengan bangsa dia. Dia ada satu perasaan sayang dengan agama dia, tuan-tuan. Kalau tidak, tuan-tuan, susah, tuan-tuan. Mereka akan fikir untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tak kisah, lompat sana, lompat parti sini, lompat sana. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab untuk perjuangan perayuk nasib sendiri. Kalau mereka ni seorang yang ada stand, mereka ni ada pendirian, pasti dan pasti mereka tidak akan lompat parti mereka, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka berjuang di atas tiket parti ni untuk bangsa Melayu. Tapi tidak, tuan-tuan. Mereka berjuang hari ni adalah untuk tiket poket sendiri. Malah kita sedih kita tengok hari ni, tuan-tuan. Kita nak salahkan bangsa lain lagi. Kita nak salahkan parti politik lain lagi. Sedangkan hari ni orang Melayu yang bertelagah selama sendiri. Hari ni orang Melayu yang bertelagah selama sendiri, tuan-tuan. Bukan orang lain. Siap sebenarnya tu. Bismillah. Kita memang, kita faham, tuan-tuan, politik perlu. Sebab apa? Kuasa. Tapi kita kena bijak politik ni, tuan-tuan. Walaupun kita parti mana sekalipun, hang PKR sekalipun, hang PAN sekalipun, hang PAS sekalipun, hang boleh berbeza dalam isu ideologi politik. Tapi dalam isu hai kesatuan orang Melayu, duduk sekali. Tetapi hari ni yang jadi, tuan-tuan, minta maaf cakap, tuan-tuan, apabila dalam isu orang Melayu, mereka melihat politik di depan. Oh, tak boleh nak berjuang lah. Mereka ni orang UMNO. Tak boleh, kita tak boleh pergi lah. Allah, mereka ni bawa isu, mereka ni orang PKR, tak baik kita tak boleh campur. Inilah dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Dia tak sama dengan orang Cina, tuan-tuan. Saya tak sama dengan orang Cina, saya beritahu. Orang Cina, mereka pihak kepentingan bangsa tu sendiri dulu. Dalam isu, tuan-tuan, dalam isu saya pergi spray cat tu, tuan-tuan, tuan-tuan tahu siapa yang buat report? Pertama sekali MBSB lah, Bandaran. Yang kedua, tuan-tuan, pemuda DAP, pemuda gerakan, pemuda MCA. Mereka tiga-tiga datang sekali ke balai polis membuat report atas saya. Kerana mereka kata seolah-olah saya menghina tulisan mereka. Hanya saya padam, tuan-tuan. Bukan saya nak merosakkan. Kalau saya nak merosak, saya boleh spray semua. Tapi saya nak padam sebab apa? Saya geram sebelum tu ada satu video mereka tutup bahasa Melayu kita. Bahasa yang kita boleh baca. Itu saja, tuan-tuan. Mereka dah boleh bersatu padu. Adakah orang Melayu kita boleh bersatu? Orang Melayu kita melihat satu benda ni isu politik depan dulu. Sepatutnya tak boleh macam tu. Tuan-tuan, saya boleh cakap ni, saya tak tahu lah. Saya boleh cakap ni bila pengalaman menang ni. Mungkin lepas ni saya kena penjara ke apa, saya tak tahu. Mungkin saya kena belayak lah, setahun ke 2 tahun ke saya duduk dalam, saya tak tahu. Tapi ingat, jangan matikan semangat ni, tuan-tuan. Kalau saya mati sekalipun, kalau saya kena penjara sekalipun, saya mohon pada tuan-tuan, teruskan perjuangan untuk orang Melayu. Saya mohon, teruskan perjuangan untuk orang Melayu. Biar saya duduk dalam ke, saya mati ke, tuan-tuan, saya lega. Tolong jangan matikan perjuangan orang Melayu. Saya pun tak faham kenapa sebab apa orang Melayu tak sayang bangsa dia sendiri. Tok nenek kita mati, tuan-tuan. Tok nenek kita gadai nyawa darah mereka, tuan-tuan, untuk berjuang. Mereka gadaikan maruah, mereka gadaikan nyawa, mereka gadaikan anak beranak mereka, tuan-tuan, anak-anak mereka. Bukan apa, tuan-tuan, untuk bangsa Melayu, untuk anak cucu yang hari ni kita duduk ni, tuan-tuan, dengan asbab jasa mereka, tuan-tuan. Itu saya bukan nak buat drama sedih, tuan-tuan. Saya sedih sebab apa? Bukan saya sedih saya nak kena didakwa, tak. Saya bukan yang tu, tuan-tuan. Saya tahu saya akan didakwa, tak ada masalah. Tapi saya tak mau bila saya kena apa-apa sekalipun, tuan. Perjuangan, tuan-tuan, setakat ini saja. Perjuangan saya mati sekarang ni, saya tak mau saya rugi, tuan. Saya diugut bunuh. Saya dibuat macam-macam, tuan. Itu agak senang. Mungkin orang kata saya gila, light.
gila follower, gila live. Apa boleh kata apa pun tuan. Kalau saya gila semua tu saya buat duit dalam Facebook ni. Saya tak bisa buat duit tuan. Walaupun page saya dahulu 163,000 orang kena padam dengan SKM, dengan SKM, MC. Adakah ini melemahkan martabat saya? Adakah ini melemahkan semangat? Tak. Saya bukan gila follower. Saya nak ada follower ni boleh dengar apa saya nak cakap. Tolong sampaikan kepada bangsa-bangsa anak Melayu kita yang lain. Itu yang saya mahu hakikat dia tuan-tuan. Isu rezeki Allah Ta'ala bagi. Ya, penting isu rezeki. Tapi saya harap pada Allah SWT. Tapi saya tak mahu jika berlaku apa-apa pada saya. Perjuangan saya ni mati. Perjuangan saya ni habis tahun ni. Saya tak mahu. Tolong. Saya minta merayu pada tuan-tuan semua yang tengok, yang share live. Tolong jalankan terus perjuangan ini. Sedarkan anak-anak muda kita. Sedarkan orang Melayu kita. Sedarkan pemimpin-pemimpin yang di atas. Sayangin bangsa Melayu ni. Jika tidak tuan-tuan, 20 tahun, saya kata 20 tahun ni tuan-tuan, kalau keadaan kita hari ni tuan-tuan, kita akan merempat dalam negara sendiri. Tuan-tuan percaya tak percaya saya cakap? Kalau 20 tahun, kalau kita duduk macam ni, kita akan merempat dalam negara kita sendiri. Kalau kita tak ada kesedaran, kita akan merempat tuan-tuan. Ni baru dah 60 tahun lebih tuan-tuan. Kita merdeka baru 60 tahun lebih, kita dah nampak dah tuan-tuan. Bagaimana bangsa kita hari ni, di mana keadaan situasi bangsa kita hari ni tuan-tuan. Bangsa Melayu, bangsa yang banyak di tanah di Malaysia tuan-tuan. Tapi nak cari yang hidup senang lenang ni, tu tuan-tuan. Yang mana senang, tolong bantu yang susah. Macam mana Ustaz Abid Liu buat, ramai lagi yang buat. Tolong bantu orang yang susah. Orang politik, tolong jaga orang yang nak buat perjuangan. Minum sebentar. Saya nak minta pada orang politik, tolong jaga orang yang nak buat perjuangan untuk orang Melayu. Kami memilih kamu supaya kamu jadi pemimpin. Dan kamu juga kena melihat pejuang-pejuang yang akan berjuang ni. Jangan kamu lepas tangan. Ya, saya rasa sedih. Kami rasa sedih di Pulau Pinang sendiri tuan-tuan. Kami berjuang bermatian-matian. Di Ugut bunuh, di macam-macam lah tuan saya kena ni. Tuan-tuan boleh tanyalah isteri saya sendiri tuan. Sampai isteri saya takut nak keluar. Sampai isteri saya juga risau, takut nak keluar tuan. Kena ugutan bunuh. Kena orang nak hantar gamak pistol. Macam-macam orang buat ke saya tuan-tuan. Satu saya pesan kat bini saya. Mok di mana-mana. Orang tak tembak abang pun abang boleh mati. Tapi abang tak mau, semangat abang mati. Dan anak saya umur 4 tahun saya dah ajak dah tuan-tuan. Saya dah terapkan dah bangsa Melayu dalam tu. Saya terapkan agama Islam, bangsa Melayu dalam tu. Saya tak mau kalau saya mati awal pun anak saya tak menurikan apa yang saya buat. Dia wajib teruskan legasi saya. Biar gadai anak bini saya tak apa tuan-tuan. Demi saya mertabatkan agama saya tuan-tuan. Saya rela anak bini saya pun dah rela tuan-tuan. Saya boleh taruhkan nyawa mereka tuan-tuan demi untuk perjuangan orang Melayu, perjuangan agama dan perjuangan Melayu di tanah sendiri tuan-tuan. Sebab apa? Biar kami gadai tuan-tuan. Untuk tuan-tuan sendiri 20-30 tahun akan datang, Melayu tak akan dipijak di tanah sendiri tuan-tuan. Itu saya minta. Saya nak minta pada ahli politik, tolong tengok orang yang nak buat perjuangan. Jangan hampa ingat hampa sendiri dah cukup duit raya-raya, hidup senang lunang. Hampa tak lihat orang yang buat perjuangan. Saya tak mau kata kat siapa-siapa tuan-tuan. Saya tak mau kata kat parti ni ke, parti nu ke tuan-tuan. Tolong. Saya tahu dalam ni ada UMNO. Saya tahu dalam ni ada PPBM. Saya tahu dalam ni ada PKR. Saya tahu dalam ni ada PAN. Saya tahu dalam ni ada PAS. Tolong jaga orang-orang yang nak berjuang demi agama bangsa dan tanah air. Tolong jaga. Hari ni saya sedih. Memang kami tak ada apa tuan. Kami tak dapat tak dapat apa sokongan apa tuan. Mengharapkan daripada rakyat macam orang tuan-tuan lah semua. Rakyat marhain pada orang tuan-tuan. Yang nak kena saman ke, nak kena apa ke, nak kena balai, kami, batak dari kami tuan-tuan. IPD polis ni tuan-tuan, rumah saya kedua. Tahulah, pergi tanyalah polis-polis ni. Rumah kedua, polis beritahu saya, Tok Hang ni rumah kedua. Sat-sat mereka panggil saya. Sat-sat mereka panggil saya tuan-tuan. Hidup bukan macam normal. Saya boleh nak hidup normal. Saya boleh stopkan perjuangan ni tuan. Saya buat perawatan berubat, saya boleh jual produk saya tuan-tuan. Dah view banyak tuan-tuan, saya boleh duit.
Itu bukan saya mau. Walaupun saya boleh buat macam tu, tapi saya tak dapat kepuasan, tuan-tuan, apabila saya nak berjuang di agama. Dan inilah yang diterapkan daripada guru saya dulu. Saya belajar ilmu pertahanan diri, ilmu perawatan. Inilah yang diterapkan oleh guru saya. Alhamdulillah. Ini guru saya pun dah tak ada. Saya rasa dia bangga lah. Saya rasa dia bangga. Itu saja minta. Saya rasa dia bangga. Lain saya tak minta. Tolonglah bangkitlah orang Melayu. Bangkitlah orang Melayu. Bangkitlah orang Islam. Islam di hadapan, Melayu di belakang kita, tuan-tuan. Islam syariat kita, Melayu akan follow di belakang, tuan-tuan. Sebab apa? Melayu dan Islam tak boleh dipisahkan di Malaysia. Sebut saja orang Melayu, automatik dia Islam. Sebutnya orang Islam, tentunya dia Melayu. Dan mungkin ada bangsa-bangsa lain lagi. Tetapi Melayu tak boleh berpisah dengan Islam. Melayu takkan boleh pisah dengan Islam. Ini yang dikatakan Bani Tamim, tuan-tuan. Kemungkinan banyak profesor-profesor kita berbincang, tentera-tentera berpanji hitam akan muncul di negara kita, di kawasan belah sini. Kemungkinan. Tapi bangkitlah orang Melayu. Jangan sia-siakan perjuangan ni. Saya berteriak ni bukan saya nak minta duit kat tuan-tuan. Tolong doakan saya perjuangan saya, tuan-tuan. Saya tak tahu berapa lama saya boleh duduk. Mungkin saya akan kena penjara ke apa ke, tuan-tuan. Teruskan. Saya minta ramai lagi orang-orang muda yang berani buat live, buat. Apa yang tak betul, apa yang kena cuit dengan orang Melayu, dijentik saja orang Melayu, kita bangun, bangkit. Ikut saluran yang betul. Yang mana kita ada PDRM polis, buat laporan polis. Kadang-kadang orang kita nak buat laporan polis pun tak mau. Benda yang simple boleh pergi buat, takut. Lepas ni saya harap macam tu lah, tuan-tuan. Saya tak mau dah, tuan-tuan. Bangkit. Mai sekali. Jangan duk bagi kami saya buat aja. Saya nak ramai lagi orang Melayu. Saya nak ramai lagi budak-budak muda. Tak kira muda tua. Bangun, bangkit bersama-sama. Bangkit bersama-sama. Dan di situ kita mengajak orang Melayu bersatu padu. Dan kita minta kepimpinan di atas tolong stopkanlah masalah-masalah dalaman kamu. Lihat kembalilah masalah rakyat. Rakyat kena susah. Rakyat kena yang tu. Rakyat kena macam-macam dugaan. Kamu nak habis tak habis-habis nak bergaduh semua kamu sendiri. Nak gila siapa jadi PM. Nak gila orang tu jadi PM sebab apa? Tuan-tuan, saya rasa kalau gaji Perdana Menteri ni, tuan-tuan, gaji Perdana Menteri ni hanya saja 3,000 sebulan. Saya rasa semua orang pakat tolak, tuan-tuan. Orang tak mau. Tapi sebab gaji Perdana Menteri ni hebat, besar, pengaruh boleh dapat macam-macam. Sebab tu semua orang gila-gila nak jadi Perdana Menteri. Sebab tu orang berlawan macam-macam. Sampai sanggup gadaikan maruah mereka sendiri demi untuk mencapai apa yang mereka nak dapat. Betul saya beritahu, tuan. Kalau gaji-gaji menteri di bawah pada 2,000, saya ingat tak ada orang nak jadi menteri. Betul saya cakap. Tak ada orang nak jadi Perdana Menteri, tuan. Tak ada orang nak jadi menteri-menteri ni, tuan. Sebab apa? Mereka nak jadi, tuan, ialah duit banyak, habuan yang banyak. Tak dinafikan benda tu, tuan-tuan. Ingat, kita orang Melayu penuh adab dan tata susila, tuan-tuan. Kita berjuang untuk Melayu, jangan kita tindas bangsa lain. Itu bukan ajaran Melayu, bukan ajaran Islam, tuan-tuan. Maknanya ajaran Melayu ni maknanya tradisi. Masyarakat orang Melayu bukan perangai macam tu. Kita orang yang tahu menghormati perlembagaan. Kita orang yang tahu menghormati apa yang termaktub dalam Malaysia. Kita hormati semua bangsa. Kita maju, kita jangan lupa bangsa yang lain. Kita nak hidup aman, damai. Kita tak mau resis perkauman. Kita nak mengajak dan mengajar kaum-kaum lain hormati orang Melayu. Macam mana mereka nak hormati? Sebab kita kena kuat dulu, baru mereka akan hormati. Hari ini menjadi satu bahan lekeh, bahan jenaka, ya tuan-tuan. Sebab apa? Di mana kekuatan orang Melayu kita? Allahumma Rabbi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Saya nak bagi tuan-tuan dengar satu lagu. Anak kecil main happy, tuan-tuan, no? Faham elok, tuan-tuan.
Ingat hayati tuan-tuan. Lirik ni tuan. Akibat sengketa sesamalah kita, cinta lenyap di arus zaman. Indahnya bumi kita ini, warisan berkurun lamanya, hasil mengalir ke tangan yang lain, pribumi merintik sendiri. Masa depan sungguh gelap, kan lenyap peristiwa semalam. Tertutuplah hati, terkunci mati, arwah pribadi dahlian. Kini kita cuma tinggal kuasa yang akan menentukan bangsa. Bersatulah hati, bersama berbakti, pulih kembali harga diri. Kita sudah tiada masa, majulah dengan maha perkasa. Janganlah terlalai, teruskan usaha, layukan gagah di Nusantara. Layukan gagah di Nusantara, layukan gagah di Nusantara. InsyaAllah. Itu saya tuan-tuan. Saya harap segala percakapan saya tadi, jika saya salah, saya minta ampun, minta maaf. Tuan-tuan doa lah tuan-tuan. Apa yang akan berlaku ni saya tak tahu. Saya menghormati mahkamah yang ada di Malaysia. InsyaAllah saya pun ada lawyer-lawyer saya sendiri. InsyaAllah saya terima kasih lah kepada pertama Dr. Syamsil Singh, lepas itu yang saya muliakan Datuk Isyamuddin, PPIM kita punya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lawyer kita Datuk Isyamuddin cukup baik dengan saya. Dia orang dia cukup bagus. Datuk Isyamuddin ni tuan-tuan tengok dalam Yusuf Azmi kan, ada satu lawyer duk ikut selalu, itulah Datuk Isyamuddin. Datuk Isyamuddin ni seorang yang baik, seorang yang betul-betul saya tak bisa jumpa lagi lah. Saya beritahu tuan-tuan, saya tak bisa jumpa lagi orang yang sebaik dia lah, sebaik Datuk Isyamuddin ni. Keikhlasan dia, matlamat dia, perjuangan dia, saya tak bisa jumpa lagi lah orang yang baik macam mana Datuk Isyamuddin ni. Jadi saya pun harap, saya mendoakan Datuk Isyamuddin semoga dimudahkan rezeki, dimurahkan rezeki semua. Memang orang cukup baik, alhamdulillah. Dan ada lagi lah beberapa orang yang sanggup nak membantu. Saya pun harap tuan-tuan doakanlah, tuan-tuan doakanlah untuk perjuangan yang saya bawa ni tuan-tuan. Janganlah anggap saya, jangan sokong apa yang tak betul, sokong yang betul yang saya buat. Sebab apa? Saya ni kadang-kadang manusia, ada hari dia buat silap, ada hari dia buat betul. Tapi janganlah ambil kesilapan tu padam segala yang kita buat betul. Ini yang berlaku hari ni tuan-tuan. Saya tengok hari ni kadang-kadang orang tu dia buat 10 kebaikan dia tuan-tuan, tapi kadang-kadang satu keburukan dia tu kita judge dia seolah-olah macam dia tak bisa buat kebaikan. Itu janganlah kita macam tu. Janganlah kita tidak bersifat adil. Sebab apa? Kita manusia, kita sendiri pun ada silap. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita dan perjalanan kehidupan kita, kita juga akan melakukan kesilapan. Apabila kita melakukan kesilapan, adakah kita mahu juga orang kecam kita macam tu? Jangan. Ini kita harap. Saya minta. Bukan saya maksudkan pada siapa-siapa tuan-tuan. Saya pun tahu macam-macam isu orang suruh ulas lah, isu main bola itulah, apa futsal apa. Saya beritahu yang tu tuan-tuan. Manusia takkan lari kepada kesilapan. Malah mereka tu budak-budak muda lagi. Lihat kebaikan mereka yang mereka buat lepas.
Dia cuma yang mana tak baik kita tegur lah. Dengan segi pergaulan mereka apa semua kita tegur supaya dapat diperbaiki, supaya jadi contoh yang terbaik untuk bangsa agama kita, insya-Allah tuan-tuan. Saya tak maulah nak kecam orang tu, kecam orang ni sangat tuan-tuan. Sebab kita tak tahu kehidupan mesti akan melakukan kesilapan. Sebab apa? Nama manusia. Manusia ni dia tak lari pada kesilapan. Sentiasa berdosa, sentiasa buat silap. Jadi jangan kita ambil kesilapan ni kita padam 10,000 kebaikan dia. Itu saya minta tuan-tuan. Saya minta itu teruskan perjuangan. Tolonglah doa pada saya tuan-tuan. Siapa nak maki saya pun silakan. Saya terima. Saya tahu orang yang kecam saya, orang ni pun terdiri pada orang Melayu kita sendiri. Tak ada masalah. Saya pun doa kepada orang yang kecam saya, semoga satu hari kamu akan nampak apa yang saya bawa. Satu hari kamu akan nampak apa yang saya bawa lama ni. Bukan saya gila like, bukan saya gila view, bukan saya gila follower, tapi saya nak 20 tahun akan datang bangsaku, bangsa Melayu ni tuan-tuan, akan maju dan tidak akan merempat di negara sendiri. Tuan-tuan, jangan kita ambil leka tuan-tuan. Kita bukan saja hari ni bersaing dengan orang Cina, orang India tuan-tuan. Dia mereka dah lama duduk dengan kita. Cina, India ni dah lama dah jadi macam adik-beradik dengan kita. Tapi tuan-tuan kena ingat satu perkara lagi tuan-tuan, yang mungkin kadang-kadang orang terlepas pandang. Ingat, warga asing hari ini telah mereka sedang membuat satu empire yang besar. Mereka sedang melakukan satu benda yang luar biasa dalam Malaysia, ekonomi yang luar biasa, yang mereka akan menggugat ekonomi orang kita sendiri tuan. Ini saya beritahu tuan. Bukan kita nak bersaing, kita kena bersaing secara sihat lah. Bersaing secara sihat dengan orang India, orang Cina, kita bersaing lah. Tak ada masalah. Kita, sebab kita Cina, India, Melayu ni macam adik-beradik. Kadang-kadang dalam isu politik ni jadi masalah. Tapi sebenarnya kita ni adik-beradik sebab kita dah boleh hidup berpuluh-puluh tahun dengan mereka ni tuan. Tapi yang saya khawatirkan hari ni lah warga asing yang masuk datang ke Malaysia, yang menggunakan perkahwinan secara orang Melayu, dan akhirnya mereka menggunakan menjadikan empire mereka yang cukup besar. Dan akhirnya benda itu akan merugikan orang Melayu kita sendiri. Ini saya pesan siap tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengoklah di KL, di Penang, di town, kedai-kedai Myanmar, kedai-kedai Bangladesh. Ini memang rezeki tuan-tuan. Tapi mereka kena hormati dia orang di Malaysia tuan-tuan. Jangan kita gadai semua bagi habis tuan-tuan. Kita nak dapat apa? Kalau kita ni murah hati semua, kita bagi, kita nak apa? Tanah kita tuan-tuan, tok nenek kita berjuang tuan-tuan. Tok nenek kita yang berjuang tuan. Hari ni mereka datang sebagai pelarian, hari ni mereka datang sebagai Allahumma salli ala sayyidina, mereka datang sebagai buruh pekerja, tetapi hari ni mereka boleh berniaga, mereka boleh hidup dengan keadaan mewah, lebih pada mewah pada kita tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita bagi. Jaga hati-hati tuan-tuan. Hati-hati. Itu saya boleh beritahu. Saya pun minta ampun, minta maaf. Pada silap saya bercakap. Bukan kita tak sayang warga asing ni beragama Islam ke apa semua. Tak, kita sayang semua. Tapi mereka juga jangan melampaui batas duduk dalam negara kita. Sebab ini bukan negara mereka, bukan tok nenek mereka yang berjuang. Kalau orang tanya saya, saya ni muka macam mamak. Memang saya dah usul muka macam mamak, saya campak, tapi saya Melayu. Tok nenek Melayu. Ya, tok wan saya berjuang. Tok wan saya polis 13 Mei. Polis yang terlibat dalam 13 Mei lah. Banyaklah cerita-cerita dia tuan. Sebab tu dari kecil dia beritahu saya siapa komunis sebenarnya. Siapa komunis bandar sebenarnya. Itu yang diasuh oleh diri saya. Memang jasa dah jasa. Turunan saya memang ada berjasa untuk orang Melayu. InsyaAllah. Apa pun tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf sekali lagi. Teruskan perjuangan untuk agama bangsa dan tanah air kita. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Walillahil hamd.